Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur pada Allah Taala dengan limpah dan kurnia Allah Taala dapat kita sama-sama malam ni insya-Allah untuk kita nak sambung pengajian kita hari yang semalam. Kita sampai kepada faslun fi qasri salati wa jam'iha. Nah, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, jadi kita nak tengok pada dalil sebelum daripada ijma' ulama' tentang sembahyang qasar ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Itu dalil daripada Al-Quran. Dan dalil daripada hadis ni banyaklah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata dia, sahibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadzalika radhiyallahu anhum. Baik. Itu dalil kepada kata disyariatkan atau di masyru'iyahkan sembahyang qasar dan sembahyang jamaah. Baik. Kata dia faslun. Apa makna faslun? Faslun ni tuan-tuan, makna dia al-hajiz baina syai'ain. Makna hajiz baina syai'ain makna dia sekatan di antara dua perkara, dua benda. Dan pada istilah makna faslun ni ismun li jumlatin mukhtasatin minal babi mustamilatin ala masail ghaliban. Jadi nama bagi perhimpunan yang tertentu daripada bab yang mengandungi atas masalah, atas beberapa masalah pada segi ghalibnya. Itu makna faslun. Jadi kata dia faslun fi qasri salati wa jam'iha. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum sembahyang. Nak menyatakan hukum sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang qasar dan sembahyang dan jamaknya. Jamak sembahyang. Nak menyatakan hukum sembahyang qasar. Jadi sembahyang qasar ni apa maksud qasar? Mana khilaf pun itmam, menyalahi pada yang sempurna lah. Kalau sempurna tu 4 rakaat, wa huwa an tusalli salata rubaiyah raka'ataini. Bahawa kita sembahyang yang bangsa 4 rakaat tu, kita buat 2 rakaat. Itu makna qasar. Apa makna jamak? Jamak ni mana himpun lah. Mana himpun. Ya. Sebab tu kita nak di sini kita ni nak menyatakan hukum sembahyang ni. Jadi naqal al-ijma' ala masyru'iyyati qasr salah lil musafir. Nakalkan ijma' daripada disyariatkan sembahyang qasar bagi orang yang musafir ni. Macam kita sebut Ibnu Munzir, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka harus bagi orang yang musafir Maka harus bagi orang yang musafir. Apa makna kata harus? Mana kata sah?
Apa makna harus? Makna kata sah. Maka harus yang ni sah bagi orang yang musafir. Asal pada qasar sembahyang ni hukum dia harus. Tetapi terkadang dia sunat qasar. Iaitu perjalanan dia lebih daripada 3 marhalah ataupun lebih, maka sunat qasar. Adapun 2 marhalah yang kita duk cakap 2 marhalah tu adalah qadar harus qasar semata-mata. Itu qadar harus qasar semata-mata. Lepas dia sebut, maka harus bagi orang yang musafir. Makna sah bagi orang yang musafir yang panjang. Yang panjang safarnya. Panjang perjalanan dia. Panjang ni panjang mana? Kata ulama 48 mil. Yakni lebih kurang 56 batu Malaysia. 56 batu Malaysia. Dia cuma orang muda letak 60 tu nak bagi senang. Nak bagi senang ingat. 60. Dia letak dengan nama genap. 60. Lagi mubah. Apa lagi mubah? Yakni, tu dia tafsir pada kata mubah. Harus safarnya. Harus safarnya. Maknanya safar yang safar yang harus. Yakni mubah-mubah ni, apa makna mubah, mana harus ni? Ma la yata'allaqu bi fi'lihi wa tarkihi madhun wa lazimun. Maknanya dia barang yang tiada tergantung dengan perbuat dia tu dan tinggal dia tu, tak tergantung oleh puji dan celah. Itu mana harus. Mana mubah. Jadi safar dia ni safar yang harus. Ia qasar, ia tu jadi fa'il pada kata harus. Harus oleh ia. Ia seorang lah. Qasar sembahyang yang 4 rakaat. Yang kata harus qasar ni sembahyang masa 4 rakaat. Masa 4 rakaat. Ekoran daripada tu. Ni dibuat taprek. Taprek pada kata harus bagi orang yang musafir. Maka tiada harus ia qasar maghrib dan subuh. Maka maghrib dengan subuh tak harus dia qasar. Pasal apa? Kerana maghrib dia bukan 4 rakaat, dia bangsa 4 rakaat. Yang harus qasar ni sembahyang yang 4 rakaat. Sembahyang yang pasien 4 rakaat. Adapun maghrib 3 rakaat, maka ulama kata tak harus qasar. Dan subuh juga tak harus qasar, dia bukan 4 rakaat. Karena makna qasar ni wa huwa an tusalli as-salati ar-rubaiyati raka'ataini, bahawa dia sembahyang yang pasien rubaiyah yang masa 4 rakaat, dia buat 2 rakaat. Baik. Tak kita jawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan safar, buat mubtada baru. Dan bermula safar yang panjang. Tu ditulis seperti, bukan seperti. Safar tu. Dan bermula safar yang panjang. Itu 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan. Ni zaman dulu dia ukur berjalan. 2 hari perjalanan. 2 hari ni berjalan waktu mana? Ulama kata siang saja. Malam dia tidur. 2 hari perjalanan. Itu malam dia tidur, esok dia berjalan pula. Sehari, lepas tu tidur, malam, siang pula berjalan pula sampai malam. 2 hari perjalanan. Atau 2 malam. Ni kalau berjalan malam saja. Tadi kalau berjalan siang saja. Atau sehari semalam. Ni berjalan tak berhenti. Sehari semalam tak berhenti. Daripada pagi sampai ke pagi esok balik. Mana sehari semalam. Perjalanan unta. Nak abang kata, safar yang panjang tu 2 hari perjalanan akan sebagai perjalanan unta. Sifat pada unta tu yang ditanggungkan dia. Yang ni yang bawa barangan lah. Maka tak berapa laju sangat lah. Setengah-setengah Tok Guru kata. Setengah-setengah Tok Guru dia berjalan macam mana perempuan yang syarat mengandung berjalan. Khoda-khoda tu perempuan yang syarat mengandung tu. Dia berjalan lagu mana? Lambat-lambat macam tu. Maka perjalanan dia tu 2 hari ataupun 24 jam. Ataupun 2 malam ataupun sehari semalam. Maka jauh tu perjalanan orang dulu dia ukur. Maka dia buatlah sembahyang sunat, sembahyang
jamak qasar, perjalanan jauh macam tu. Wallahu a'lam. Baik. Ini bertanya, orang perempuan musafir tanpa mahram boleh? Boleh tak? Adakah kena ada 4 orang yang boleh dipercayai? Dia masalah hak yang dia benak musafir kalau tanpa ada mahram perempuan ni, dan dia ada perempuan yang siqah ikut dia ni, perjalanan hak wajib sahaja ulama kata. Macam pergi Mekah, itu perjalanan hak wajib. Adapun perjalanan yang sunat, yang mubah, yang harus ni, maka hukum dia kalau lebih perjalanan dia yang panjang, lebih pada 2 marhalah, hukum dia haram. Nah, haram dalam perjalanan, maka dia tak boleh buat jamak qasar kalau tak berteman dengan mahram, kerana safar dia dihukumkan haram. Wallahu a'lam. Adapun piduk sana tak apalah, tapi nak buat atas perjalanan dia tu hukum dia haram. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tadi dia jawab di bawah. Bermula awal safarnya. Apa makna awal safar? Yang kata awal safar ni apa makna awal safar? Yakni tempat yang boleh dia sembahyang jamak pada permulaan. Itu makna awal safar. Tempat mana yang dia boleh buat sembahyang jamak ataupun sembahyang qasar tu. Tempat mula boleh buat tu dia panggil awal safar. Jadi kalau kita nak faham di sini, kalau kata kita mula di rumah kita tak boleh lagi. Tak boleh lagi kita buat jamak qasar di rumah. Dia kita kena berjalan keluar daripada kampung kita. Lah ni senang dia pakai Korea, keluar daripada Korea kita. Baru dia boleh buat jamak qasar di situ. Maka itu dihukumkan, dikirakan awal safar. Adapun hak yang sebelum pada tu, itu dia kira dalam mukim. Bermukim lagi. Bermula awal safarnya jika ada negeri. Jika ada negeri itu berkota. Nisbah pada negeri kalau dia ada kota. Keluar ia seorang tadi daripada kotanya. Nah. Keluar kota yang ketentuan dengan dia. Dengan negeri itu. Keluar pada kota. Bila keluar pada kota, macam kota gitu, dia keluar. Ni belah ni kota dalam, belah ni luar kota. Maka dia menyandak belakang di luar kota tu. Dia boleh sembahyang di situ lah. Nampak tak? Di situ. Tu mana awal safar dia. Jika berbilang tu royah. Royah pergi kata negeri yang berkota jika berbilang-bilang sekalipun. Ini jika berbilang-bilang kota tu sekalipun. Mana ada kota yang ketentuan bagi dia lah. Mana dia kira mana kota untuk negeri dia. Maka dia kena keluar habis. Kalau kata dia ada sampai 7 kota kita kata, maka kesemua tu dihukumkan kota negeri dia, maka keluar ke 7 tu baru dia boleh boleh buat jamak qasar. Itu mana awal safar dia. Adapun sebelum pada tu itu dikira bermukim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan dihubungkan, apa makna dihubung? Diserupakan hukum. Dan dihubungkan, yakni diserupakan hukum dengan kota itu, batas yang keliling akan batas itu oleh ahli dusun. Oleh ahli mana? Oleh penduduk dusun tu. Mana dusun ni mana kampung. Penduduk dusun ataupun penduduk kampung. Kampung tu. Di dalam kitab-kitab Jawi tua ni tuan-tuan, kalau dia buat istilah dusun tu, makna dia ada perbezaan antara dusun dengan kampung. Kadang-kadang dia main dengan kampung, kadang-kadang dia main dusun, kadang-kadang dia main dengan negeri. Itu perkataan yang selalu guna. Dusun, kampung, negeri. Apa perbezaan dusun dengan kampung? Kampung ni kawasan yang tidak ada pada dia tu pokok-pokok. Macam kita kata taman-taman ataupun padang-padang pasir. Itu dikira kampung. Adapun pokok-pokok bunga tu tak diiktibarkan kerana dia hanya sebagai perhiasan. Perhiasan saja. Adapun kalau dia sebut dusun pula, ni ada kawasan perumahan.
yang ada pada dia tu pokok-pokok. Sekalipun pokok getah, macam pokok-pokok yang besar-besar. Pokok yang besar-besar. Nah, maka itu dia hukum dusun. Adapun negeri itu mana dia pekan ataupun bandar. Itu makna negeri. Itu istilah dalam kitab-kitab. Tak selalu kitab-kitab bekah lah. Begitu. Bila dia sebut kampung, macam orang Padang Basiak tu, dia tak ada pokok, maka dia hukum kampung lah. Dia panggil istilah dia kampung. Walaupun ada pokok bunga tu tak diiktirafkan sebagai perhiasan. Kalau macam kita, orang tinggal di kawasan kebun getah, kawasan kampung macam kita ni, itu dia panggil dusun. Adapun kalau negeri, itu orang-orang pekan. Orang-orang pekan. Baik. Memang ahli kampung, ahli dusun tu dia buat batas keliling kampung dia. Maka nak hukum kata luar kampung dia tu, selepas keluar pada batas yang dia buat tu. Gitu. Qala musannif rahimahullah taala. Dan jika ada paritnya yang mengelilingi perumahan tu lah, yang mengelilingi perumahan kawasan perkampungan tu ada parit. Maka hendaklah dilalui paritnya. Apa makna dilalui? Mana dia kena dilintasi parit. Maksudnya selepas pada parit tu baru dia boleh buat. Dia boleh buat. Dan jika tiada berkotak, ni maklum. Dan jika tiada berkotak, maka hendaklah melampaui segala tempat-tempat yang didiami orang padanya, pada segala tempat. Apa nama? Hendaklah melampaui, mana kata hendaklah keluar. Keluar daripada perumahan orang tu. Kawasan kampung, lepas tu ada selang, bendang ke apa semua. Lepas pada tu baru dia boleh buat. Tapi kita sekarang ni mudah dah. Dia ukur siap dah. Sekarang ni ini Korea. Sekarang ni itu Korea orang. Macam tu. Maka kita tak boleh buat dalam Korea kita. Kita kena keluar buat daripada dalam Korea orang lain. Itu dia mana awal permulaan siapa dia. Itu senang itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Itu permulaan. Ni nak cerita masalah kedua, itu nak putus dia tak malah siapa ni. Baik. Ini istinah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan putuslah saparnya. Apa makna putus sapak? Ni tak boleh dikatakan ataupun tak boleh dinamakan musafir dah. Bahkan dia panggil bermukim. Putuslah saparnya. Sapak seseorang. Putih-putih tu tak kala sampai ia seorang tu kepada permulaan saparnya. Tempat permulaan yang dia yang tadilah dia mula tadi. Kalau kampung dia mula pada rumah kampung dia, maka bila dia sampai kampung dia putus sapar. Kalau kata dia kampung ada kota, bila sampai masuk dalam kota tu, maka putuslah sapar dia. Seperti misal bagi kata permulaan dia tu seperti kota. Kalau kata kota, lepas pada kota tu dia boleh buat musafir. Bila belah balik, dia masuk lepas pada kota tu, maka dia tak boleh buat jamak pesada. Atau lain daripada kota. Macam kita abad tadilah, parit lah, batas lah, apa segala benda ataupun segala-gala. Kemudian, jika adalah permulaan saparnya, jika ada permulaan saparnya, sapar seorang yang tersebut itu, tempat kediamannya. Jika permulaan sapar yang tersebut itu tempat kediamannya, putuslah, itu jawab pada jika. Nescaya putuslah saparnya. Putus mata-mata. Sama ada yang kata putusnya saparnya kena kait sikit. Putuslah saparnya semata-mata. Apa makna semata-mata? Ini tafsir. Dia buat takmim. Sama ada di niat iqamah, di niat bermukim. Iqamah itu mana niat bermukim. Sama ada dia niat bermukim, yakni berhenti padanya, pada kediaman dia, atau tiada, ataupun dia tiada niat bermukim di tempat dia. Di mana dia putus dengan semata-mata sampai. Walaupun dia tak niat iqamah, putus dengan semata-mata sampai. Dan sama ada, tu atau pada kata sama ada yang belakang sebelum dia. Dan sama ada baginya, bagi seorang hajat padanya, pada kediaman dia tu, pada tempat kediaman dia tu, atau tiada, ataupun tiada hajat.
ataupun tak ada hajat. Dia gini, dia keluar pergi. Dia keluar sampai tak mana-mana. Lepas tu teringat Allah, terlupa apa? Terlupa pasport. Batal balik ambil. Ada hajat. Bila sampai di rumah dia, putuslah safar dia. Betul. Maka bila dia niat baru dia keluar habis, maka bermula baliklah perjalanan safar dia macam dia kira tadi jugalah. Kena selepas pada kota dia tu baru dia hukum musafir. Nampaklah di situ. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ni kita pelaju. Dan jika bukan tempat kediamannya. Mana dan jika bukan tempat kediaman. Ini tempat yang dia mula musafir tu. Tempat yang dia mula musafir tu bukan tempat kediaman dia. Bukan rumah dia. Sama ada kembali ia seorang kepada tempat tu. Kepada bukan tempat kediaman dia tu. Kembali tu daripada safarnya. Seperti mukim ia seorang pada bukan tempat dia. Dahulu daripada safar. Padanya pada tempat dahulunya. Mukim dahulunya. Dahulu daripada safarnya. Padahal bukan tempat kediamannya. Kemudian dimulai safar daripadanya. Daripada bukan tempat kediaman. Kemudian selepas pada bermukim tu. Maka dia mula safar daripada bukan dia mula safar pada tempat tu yang tempat bukan kediaman dia. Kemudian kembali kepada tempat yang dia mula tadi. Selepas daripada dia mulai safar tu, dia kembali balik kepada tempat tu. Kembali daripada safar. Kemudian daripada safarnya. Atau tiada kembali ia kepada tempat permulaan safar yang bukan kediaman dia tu, seperti musafir ia kepada sesuatu tempat yang lain daripada yang dimulai. Tempat yang dia mulai itu safar daripada yang dia mulai. Faham ke tak ni? Siapa yang ada kitab tengok berelok. Siapa yang ada kitab tengok berelok. Masalah kitab matlak ni dia payah sikit ibarat dia. Dia bukan perlu ilmu. Ni kita baca lain satu-satu. Dia gini. Dan jika bukan tempat kediaman dia. Masalah kita mula musafir daripada tempat kediaman dia. Kediaman kita. Kalau tempat kediaman kita, maka putuslah safar tu dengan semata-mata kita sampai balik. Sama ada kita niat bermukim ataupun kita tak niat bermukim. Sama ada kita ada hajat ataupun kita tak ada hajat. Maka hukum dia putus safar. Ni masalah kita mula bukan tempat kediaman kita. Jika bukan tempat kediaman, sama ada kembali ia kepadanya. Daripada kembali tu daripada safarnya. Lagu mana buat misal? Misal dia gini. Seperti mukim ia seorang padanya. Pada satu tempat. Bukan kediaman dia. Dia gini. Dia pi dari rumah dia. Misal kita buat misal orang Kedah lah. Kita orang Kedah. Saya daripada Kedah. Saya pi sampai ke Perak. Bila sampai ke Perak, saya berhenti rumah. Di rumah di Perak. Dan kita yang nak bermukim di Perak. Bila sampai di Perak. Bila sampai di Perak. Tuan-tuan dengar nanti saya. Bila sampai di Perak, maka saya pun niat bermukim di situ. Di tempat yang saya singgah di Perak. Putuslah safar saya niat bermukim. Selepas pada tu, besok ataupun lusa,
Saya nak mula perjalanan. Bila nak mula perjalanan, saya mula daripada Perak tu lah. Maka mula daripada Perak tu, rumah adik-beradik atau rumah waris kita ni, rumah siapa tak kira lah, ataupun homestay ke apa, daripada Perak tu, saya nak ke KL pula. Ataupun, misal kita kata, ataupun ke JB, Johor Bahru. Jadi, saya mula musafir tu, di Perak ni lah. Saya mula di Perak, maka Perak ni bukan tempat kediaman saya, tapi tempat saya bermukim saja, Ustaz. Kerana berhenti penat lelah apa semua tu. Maka saya mula pada situ. Tu dia kata tu. Dia buat misal. Seperti bermukim ia padanya. Pada tempat yang bukan kediaman saya. Dahulunya. Dahulu daripada safar. Baik. Padahal bukan tempat kediamannya. Itu bukan tempat kediaman saya. Kemudian. Yang ini selepas daripada bermukim tu. Kemudian daripada bermukim. Pada tempat di Perak tadi ni, dimulai safar daripadanya. Maka saya mula safar daripada dia. Nak pi ke JB. Kemudian kembali kepadanya. Selepas daripada saya mula safar tu, saya kembali balik kepada dia. Kepadanya. Kembali balik kepadanya. Kepada tempat yang saya bermukim kemarin ni. Misal kita kata, saya pun naik kereta. Naik kereta nak pergi ke JB sampai ke Selangor. Tiba-tiba ada terlupa barang. Saya pun patah balik ke tempat yang saya mula safar kemarin. Dia homestay yang saya tinggal di Perak tu. Jadi kembali tu, kembali tu bila? Kemudian daripada safarnya, selepas pada saya pergi musafir, saya kembali balik. Baik. Itu satu masalah. Atau tiada kembali. Ataupun saya tak kembali. Ni atas pada kata kembali. Sama ada kembali. Tiada kembali ia kepadanya. Kepada tempat yang saya bermukim tu. Yang saya mula safar bukan tempat kediaman dia tu. Misal, seperti musafir ia seorang. Kepada suatu, yakni pergi kepada suatu tempat yang lain daripada yang dimulai. Maka saya pergi tempat yang lain daripada yang di tempat saya mulai kemarin. Mulai safar daripadanya daripada tempat yang mulai. Baik, ni nak cerita masalah putus macam ni. Maka tu dia buat tafrih. Maka ni bukan tafriq, dia jawab pada jika atas tu. Dan jika bukan tempat kediaman, maka putuslah safarnya dengan sampainya kepada kota. Sampai orang yang musafir kepada kota. Yakni kota yang bukan tempat kediamannya. Dan umpamanya lah kalau tempat tu ada kota. Kalau tempat tu tak ada kota, mungkin ada parit. Kalau tempat tu tak ada parit, mungkin kita kata ada apa lagi? Ada berselang dengan padang ke apa, sampai di situ putus dapat. Jika putih-putih tu jika ada kait itu. Syarat pada nak putih pasal apa? Pasal kita mula safar bukan tempat kediaman kita. Jika meniat ia seseorang ataupun yang musafir tadi ni dahulu daripada sampainya. Dia niat sebelum pada sampai. Yakni sama ada bagi dia ada hajat ataupun dia tak ada hajat. Dan sama ada waktu niat tu berhenti ataupun tidak berhenti. Sebelum pada sampai, dia niat apa? Dia niat, tu maf'ul. Meniat akan hendak berhenti. Dia tak kait dengan masa. Dia niat aku nak berhenti di situ. Semata-mata niat berhenti, tu makna niat bermukim lah. Bahasa Arab, niat bermukim. Semata-mata. Dia tak ada kait lama mana. Aku nak berhenti di situ dulu. Sebelum nak terus perjalanan. Maka semata-mata sampai, maka putus. Putus dengan sebab apa? Dengan sebab dia niat. Faham ke tak? Putus dengan sebab dia niat. Baik. Atau 4 hari. Atas bagi kata. Jika ya. Atau bagi kata hendak berhenti semata-mata. Ataupun meniat, dia tak ada niat. Tak tahu 4 hari serta malamnya.
lain daripada 2 hari masuk dan keluar. Maksudnya 6 hari lah. 4 hari. Dahulu daripada sampai dia tak nak niat apa. Bila akan dia kata 4 hari. Dia duduk di situ tinggal 4 hari. Serta malamnya. 4 hari 4 malam lah. Lain daripada 2 hari masuk dan keluar. Hari masuk tak kira, hari keluar tak kira. 2 hari. Masuk dan keluar. Tu tafsir bila kata 2 hari. Keluarnya. Maka jika tiada meniat tu. Maka tu muqabil. Maka jika tiada meniat ia musafir dahulu daripada sampainya. Sampai kepada kota ataupun umpama je. Dahulu daripada sampai pada kota dia tak ada niat apa. Dia patah balik. Kerana nak ambil barang semata-mata yang tertinggal. Dia tak ada niat. Dia tak ada niat nak kata nak singgah. Tak ada niat kata nak bermukim. Semata-mata nak pergi ambil ya. Putuslah jawab dia. Nescaya putuslah sapanya dengan berhenti musafir. Dan meninggal akan perjalanan tu atau tafsir bagi kata atau bagi kata berhenti. Royah aja kesudah-sudahan tu jika ada baginya hajat. Jika ada baginya hajat. Dan diketahui, padahal diketahui akan bahawasanya hajatnya tiada selesai daripada 4 hari. Tak selesai daripada 4 hari. Maka jika, tu muqabil. Maka jika tiada baginya hajat sekali-kali, putus sapanya dengan berhenti padanya, pada tempat tu. Yang bukan tempat kediaman dia tadi, 4 hari. Maksudnya dia berhenti 4 hari kalau dia tak niat. Maksudnya masalah gini. Kita mula perjalanan bukan daripada tempat, bukan daripada rumah kita. Jadi kita pergi. Jadi dia main pada Kok Diang. Bila pergi daripada Kok Diang, dia pergi Perak. Bila duduk di Perak, dia tak ada niat apa? Dia tak nak niat bermukim. Dia duduk. Walaupun dia tak nak bermukim, sampai 4 hari, tak masuk hari keluar, hari masuk, maka dihukumkan putus safar dia. Selagi tak lepas 4 hari, maka tak putus safar dia. Di mana? Situ. Adapun, kalau dia niat bermukim, aku pergi ni, aku nak duduk di situ. Aku nak berhenti di situlah. Tak kira lah dia tak kira berhari ataupun nak berhenti 2-3 hari. Maka putus safar itu dengan sebab niat. Dengan sebab niat sebelum pada dia sampai, dia niat itu putus safar dengan sebab niat. Adapun kalau dia tak niat apa-apa, maka dia kata apa? Dia tahu kata hajat dia ni tak akan selesai kurang daripada 4 hari. Mungkin akan jadi 6-7 hari. Maka itu tak putus safarnya dengan berhenti tu. Adapun kalau tak ada hajat apa-apa, mata-mata berhenti tanpa dia niat, maka benar 4 hari sahaja. Baik. 4 hari. Lain daripada 2 hari. Lain daripada 2 hari. Mana 2 hari ni? Masuk dan keluar. Mana hari masuk, hari keluar, tak kira lah. Hari kita sampai pukul 3 petang. Lepak sampai tu. Tu tak kira hari. Sampai tu. Lepas tu baru dia kira. 1, 2, 3. Sampai esok ni. Lepas tu, hari kita nak keluar pula dia tak kira. Atau baginya hajat. Atau bagi kata, tiada baginya hajat. Tiada baginya hajat. Dan diketahui, jadi wawul hal. Padahal diketahui akan selesai pada 4 hari. Jawabnya, nescaya tiada putus safarnya. Tak putuslah safar dia. Pasal apa? Kerana ada baginya hajat. Bahkan, kata dia, harus qasar serta dengan berhenti pada negeri itu. Harus dia qasar lagi. Serta dia berhenti pada negeri itu. Pasal apa? Elat bagi kata harus kerana berhenti itu tiada memutuskan safar. Kerana berhenti itu tak memutuskan safar. Nampak tak? Kerana dia tidak ada kerana dia ada hajat. Kerana ada hajat. Maka berhenti dia tu tak memutuskan safar dia. Boleh tak? Maka sekalian ini, sekalian mana ni? Sekalian yang tersebutlah pada kata jika ada baginya hajat tu. Pada kata jika ada baginya hajat dan diketahui akan bahawa hajat itu boleh selesai. Tak boleh selesai dalam 4 hari ataupun boleh selesai dalam 4 hari. Sekalian ini apabila tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu. 3 hari, yang ni tiap-tiap waktu, tiap-tiap 3 hari.
Tak selesai. 3 hari pula tak selesai. Maka jika diharap dapat hajatnya pada tiap-tiap daripada tiap-tiap waktu, harus ia qasar hingga 18 hari. Maksudnya dia hajat 3 hari selesai kot, tengok-tengok tak selesai. 3 hari selesai kot, tak selesai. Maka dia harap dapat tapi tak selesai kot. Harap pula 3 hari, dapat kot, tak selesai kot. Dia boleh benak sampai 18 hari. Wallahu a'lam. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan putuslah saparnya pula, saparnya juga. Nampak tak boleh jamak ataupun tak boleh qasar dah ni. Dah bila putus mana putus-putus ini tak boleh dah. Dengan niat kembali kepada tempatnya. Dengan niat kembali kepada tempatnya, tempat kediaman dia. Dengan dia niat kembali tu. Putus sapar dia. Yakni serta dia berhenti pada perjalanan dan diketahui akan bahawasanya dia akan kembali kepada tempatnya, tempat kediamannya. Maka putuslah sapar dia. Dia pergi sekerat tengok orang telefon atau orang mati. Orang mati di kampung. Maka dia pun berhenti tu dengan nak patah balik niat kata nak apa? Niat kata nak balik. Niat kembali kepada tempat dia. Maka putus sapar. Semata-mata. Apa semata-mata? Yakni sama ada kembali dia tu kerana hajat ataupun tidak kerana hajat. Semata-mata. Semata-mata dengan niat kembali. Benda nak balik terus, tak niat nak singgah mana-mana. Itu semata-mata. Niat kata nak balik terus, tak nak singgah mana-mana, nak tengok orang mati dah. Maka putuslah saparnya dengan semata-mata niat. Gitu. Keluar dengan kata semata-mata tu niat kembali serta nak singgah di mana-mana tempat kerana hajat di situ 3 hari. 3 malam. Kerana tidak putus. Itu tidak putus sapar. Tapi kalau dia tak nak balik, tapi nak singgah saat di Pening. Nak balik Kedah, nak balik kot dia, tapi nak singgah saat di Pening lebih kurang 3 hari, itu tak putus sapar dia. Tapi kalau dengan semata-mata dia niat kata nak balik, tak singgah mana-mana dah, maka putuslah sapar dia. Ulama kata. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Atau kepada lain daripada tempatnya. Maknanya dia kata dia niat nak kembali kepada lain, yakni kepada tempat yang lain daripada tempatnya, daripada kampung dia. Nak balik ke lain. Dia pergi sekerat niat nak balik. Orang telefon kata ada orang mati, pergi bukan di kampung dia. Bukan di Koreang, tapi kita katalah di Penang lah. Pada tempat yang lain. Kepada yang lain daripada tempatnya. Tempatnya tiada. Tiada apa? Tiada putus saparnya. Itu. Payah kita ni. Kepada lain daripada tempatnya. Bila nak kembali pada bukan tempat dia, dia niat nak patah balik, nak tengok adik-beradik yang duduk Penang. Dia duduk ke dia. Maksud duduk di Penang. Bila duduk Penang, bukan tempat dia. Maka ulama kata tiada, yakni tiada putus saparnya. Pasal apa tak putus? Kerana hajat, kerana ada hajat. Maka tiada harus ia qasar pada demikian itu, yakni tempat yang ia berhenti tu. Pada ketika tu tiada harus ia qasar pada demikian tempat itu, tempat yang dia niat kata dia nak patah balik tu. Dia sampai sekerat jalan, sampai ke Pening, kita kata dia nak, orang telefon tu, dia pun berhenti di situ Zat, nak patah balik lah. Maka di tempat yang dia niat kata dia nak balik terus tu, maka tak harus dia buat kerana putus sapar dia. Tu tempat yang dia nak berhenti pada dia tu, yang dia niat kembali tu, tak harus. Maka dalam perjalanan tu dia boleh lah sembahyang qasar balik, tapi di tempat tu tak harus. Macam mana tempat kediaman dia tadilah, dia tak boleh sembahyang di rumah dia kena keluar dalam perjalanan. Macam tu bila dia berhenti di Penang, maka dia niat nak balik pada tempat yang dia berhenti tu, niat nak balik tu, di tempat tu dia tak boleh buat lah, tak boleh buat jamak qasar. Tapi maksud dia kena lintas perjalanan
dia kena berjalan keluar daripada tempat kawasan tempat dia nak balik tu, maka baru dia boleh buat balik. Itu jalan perjalanan kembali. Wallahu a'lam. Faham ke tak tu? Boleh kot noh. Masa lagu ni dia kena duduk depan tuan-tuan. Dia bukan patient dalam ni, kerana tak ada kitab ni payah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, ni saya baca laju-laju lah. Maka jika musafir kemudian daripadanya ni, nya tu balik mana? Maka jika musafir, yakni musafir kemudian daripada seorang tu niat kembali tu, maka ia safar yang baru. Maka safar tu safar baru. Tapi boleh faham ke tak ni? Dia guni. Dia berjalan daripada kampung dia, daripada rumah dia, Kok Diang. Kok Diang. Dia orang Kok Diang. Bila orang Kok Diang nak pergi ke KL, bila nak pergi ke KL, dia pun naik kereta, berjalan kereta tu sampai di Pening lah. Bila sampai di Pening, tiba-tiba orang call kata apa? Orang call kata ada orang meninggal. Bila ada orang meninggal tu di mana? Di kampung dia. Boleh faham tak? Di kampung dia. Bila di kampung dia, dia niat kata apa? Aku nak patah balik. Bila nak patah balik, tak mana tempat yang dia nak patah balik tu, dia tak boleh buat jamak di situ, tak boleh buat qasar di situ. Kerana memutuskan safar dia. Lepas tu dia nak kena buat, tak boleh buat kan belah balik tu. Dia kena, bila dia patah balik, dia kena keluar daripada qaryah, tempat yang dia niat mukim tu. Itu dikira perjalanan yang baru. Kalau perjalanan tu jauh, yang lebih pada 2 marhalah lah. Gitu. Di tempat yang dia nak balik tu, di situ dia tak boleh buat. Dia kena berjalan keluar macam hak awal tadi juga kira. Lepas tu dia kata tu, maka jika musafir kemudian daripada niat kembali tu, maka ia safar yang baru. Tu bagi safar yang baru. Tempat dia niat tu tak boleh lah. Dia kena berjalan dulu sikit keluar daripada qaryah tempat yang dia niat tu, baru dia boleh buat jamak qasar balik. Kerana itu dihukum perjalanan yang baru pula. Dia kata yang baru pula. Jika panjang, yakni jika perjalanan tu panjang, mana panjang ni lebih pada 2 marhalah, harus ia qasar. Maka harus ia qasar. Dan jika tiada, yakni jika tiada panjang perjalanan yang dia nak patah balik tu, maka harus ia qasar. Dia gini, dia duduk di Kodiang, patah balik, duduk Kodiang, dia berjalan, dia kata nak pergi KL. Okey, bila nak pergi KL, dia sampai kat gurun. Nah, bila sampai dekat gurun, tiba-tiba orang, dia tak sembahyang lagi. Misalnya dia tak sembahyang, dia tak nak pergi sembahyang kat Penang. Okey, tak apa. Lepas tu dia sampai dekat gurun, daripada Kok Diah sampai ke gurun, maka orang telefon kata ada orang mati. Bila ada orang mati, dia pun singgah RAR sah. Ada orang mati, nak patah balik. Di gurun tempat RAR yang dia niat tu, dia tak boleh buat jamak di situ. Kerana apa? Kerana di situ tempat dia kira bermukim, kerana dia niat nak patah balik. Bila dia patah balik, dia kena keluar daripada daerah. Dia keluar daripada mukim di tempat dia niat tu, baru dihukum perjalanan baru. Tiba-tiba daripada gurun nak sampai Kok Diah tak sampai 2 marhalah dah. Maka dia tak boleh buat langsung dah. Dia kena buat sembahyang tamam semata. Faham dah? Masalah dia gitu. Dia tengok perjalanan, bila dalam perjalanan balik. Kalau sampai Penang, daripada Penang ke Kok Diah itu ada 2 marhalah, boleh dia buat balik. Tapi kalau tak sampai lagi, tak cukup 2 marhalah, maka dalam perjalanan belah balik tu, maka dia tak boleh buat jamak qasar. Pasal apa? Perjalanan tu dihukum pendek. Kerana dia seolah-olah dia mula lain musafir dia tu daripada tempat yang dia niat nak patah balik tu. Kalau daripada tempat yang dia niat patah balik ke rumah dia tu, ada lebih 2 marhalah, ada 2 marhalah ataupun lebih pada 2 marhalah, dia boleh buat jamak qasar. Tapi kalau tempat yang dia niat nak patah balik tu tak sampai 2 marhalah, maka bila dalam perjalanan balik dia tak boleh buat jamak dan qasar. Wallahu a'lam. Faham? Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka jika kembali kepada yang lain daripada tempatnya, jadi tempat kediaman dia, dia nak patah balik, orang telefon bukan orang kampung dia mati, tapi adik-beradik dia, tapi duduk di gurun, duduk di belah-belah Penang. Bukan, dia nak patah balik tu kembali kepada lain daripada tempatnya. Kerana hajat. Jadi nak tengok orang meninggal. Tiada putus safarnya. Itu tidak memutuskan safar. Pada dia patah balik, maka dia boleh buat jamak qasar kerana bukan tempat kediaman dia. Dengan demikian niat yang tersebut, maka harus
Harus bagi dia qasar. Pada demikian itu tempat, pada tempat yang dia nak patah balik pun harus. Macam orang telefon, dia sampai ke gurun. Bila orang telefon kata ada orang meninggal, tapi dia beradik di Penang, maka dia pun nak patah balik pergi ke Penang, bukan rumah dia, dia balik di Penang. Maka dia boleh buat di gurun. Kerana apa? Kerana dia nak patah balik, itu bukan tempat kediaman dia. Boleh faham lah? Di situ. Kembali. Kerana bukan tempat kediaman dia. Tempat dia mula safar tadi. Pasal apa? Kerana ada hajat, tiada putus safarnya. Dengan demikian itu, demikian niat yang tersebut, maka harus bagi dia tu qasar pada demikian tempat itu. Demikian tempat itu. Kemudian daripada kembali dia. Dan seperti niat kembali. Dan seperti niat. Seperti pada apa? Pada kata putus safar. Dan seperti niat kembali. Mana dia kalau kita niat nak batah balik, niat nak kembali itu putus safar. Seperti itu juga. Mana putus safar juga. Taradud padanya. Taradud padanya pada niat. Aku niat ke tak tu? Aku niat ke tak tu? Nak batah balik, aku niat nak balik ke tak tu? Taradud mana? Syak pada niat. Seperti barang yang tersebut. Mana barang kena pada hukum yang tersebut. Seperti. Yang ni taradud pada kata, pada rujuk. Seperti kata niat. Rujuk ke tak? Nak kembali ke tak? Nak kembali ke tak? Barang dia kata seperti barang yang tersebut pada majmuk. Mana di dalam kitab majmuk Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Selesai dari situ. Maka seumpama tu lah. Ni malam ni kita baca banyak ni. Kita baca banyak. Jadi saya buat laju-laju lah. Tuan-tuan, kerana masalah ni tak payah mana sangat. Jadi ala kulihannya gitulah. Maka dia pergi pada syarat. Macam yang dia tanya tadi ni, dia kena pada syarat. Jadi syarat pada musafir, syarat pada musafir tu dia mesti dalam musafir yang harus. Adapun kalau musafir yang haram, maka haramlah kita buat. Kita buat safar tu safar yang haram, maka haramlah dan tak sah kita buat jamak dan qasar. Tapi tak semayang, kena semayang. Tapi kena semayang tamam. Ulama kata tidak, hukum dia tidak sah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi, moga-moga ni kita nak sampai pada syarat. Bermula, qasar itu beberapa syarat. Ini kita akan masuk kemudian lah. Beberapa syarat ni. Jadi, yang pertanyaan tadi ni. Kalau ada Tuan Guru Haji Cik, ikut dia pernah sekarang ada satu kitab kecil, kitab risalah bukan kitab lah, dia buat risalah, satu risalah, dia guru dengan risalah masalah korban tentang masalah perempuan yang musafir. Kalau yang dia tanya tadi ni, masalah perempuan tu kalau dia kena ada orang yang siqah, tak perlu ulama kata sampai 4 seorang pun tak apa, tapi ada siqah, itu atas perjalanan yang wajib, itu dibenarkan. Dan perjalanan yang boleh lah. Ada orang perempuan yang siqah, itu tak apa. Tapi kalau tak ada mahram, tak ada macam tu, maka hukum dia haram. Dia berjalan. Bila haram dia berjalan, perjalanan dia yang haram ni hak mana? Perjalanan yang jauh. Mana jauh ni lebih pada 2 marhalah. Maka perjalanan dia tu, kalaulah perjalanan tu perjalanan haram, maka haramlah dia semayang jamak qasar, lagi tidak sah ulama kata. Tapi dia tu, dia tak semayang, dia wajib kena semayang, tapi kena semayang tamam. Tak boleh dia buat ni. Pasal apa? Dia tak boleh buat jamak qasar kerana perjalanan dia tu haram. Yang mana yang boleh kita buat jamak qasar ni perjalanan yang harus, atau perjalanan yang wajib, atau perjalanan yang mubah. Itu yang kita habaq di awal tadi. Jadi ala kulihannya ngaji elok, ni elok. Kerana apa? Kerana benda-benda ni kita duk buat amal. Kita duk buat ni, betul apa? Nabi SAW sebut al-ilmu imamul amal. Ilmu ni imam pada amal, wal amal tabi'ahu. Amal kena ikut ilmu. Ikut ni pai fi sihhati wal butlan, pada sah dan batalnya satu amalan. Kata ulama kena ukur dengan ilmu. Jadi ala kulli halnya buat lelok, ngaji lelok, fahamkan ibarat kita lelok tuan-tuan. Buat macam mana. Jadi sebab tu saya saran mana-mana pun saya cakap, tuan-tuan, jangan kita mengaji banyak ceramah, tapi kita mengaji banyak kitab. Jangan kita, maksudnya kita mengaji kita berterahkan kepada kitab, baru dia ada tempat untuk kita nak rujuk. Jangan kita mengaji banyak
dengan ceramah. Kerana ceramah ni bukan tak boleh, tapi macam nak naik apa ya, naik temperature boleh lah, sekali sekala lah. Sekali sekala, tapi kita wajib banyak berkitab kerana, dan kitab pun kalau tengok dalam kitab ta'lim ada dalam perintah penuntut, dia sebut dah kat kita, jangan kita ambil kitab yang besar-besar, kerana kitab besar-besar ni terlampau global, dia terlampau umum. Jadi kita ambil kitab yang kecil-kecil, kitab yang halus-halus. Ni ulama kata kerana dia berkisar dengan ulama-ulama karang, untuk guru kita karang ni, karang ni tujuan untuk apa? Untuk apa-apa yang berlaku di dalam masyarakat kita, maksudnya masalah dalam masyarakat kita, maka tu mudah faham dan kita mudah ambil, mudah apa ni. Tapi satu ya, kitab ni jenis bahasa kitab Jawi, kitab tua ni dia tak boleh baca sendiri, kita tak faham. Jadi kita kena berguru, kita kena rajin ambil pada guru-guru yang muktabar, yang ada sanad. No? Kita kena ada sanad kitab, kita kena ada sanad beramai, baru dia nak mantap ibadat kita, amalan kita, untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Jadi kita sambung semua tu, kerana kalau kita mula sini jadi panjang. Nah, kita sambung insya-Allah. Bermula bagi qasar itu beberapa syarat. Beberapa syarat setengah daripadanya bahawa ada safar itu, bahawa jangan ada safar itu maksiat. Wallahu taala a'la wa alam, insya-Allah. Wallahu alam. Kitab ni, kitab yang saya baca ni kitab Matla'ul Badrain. Jadi saya buat live ni tuan-tuan semata untuk geng Sara Surau Abdul Rahman bin Auf di Pesan Sebelah, Putrajaya. Kerana mereka tiap minggu yang pertama, minggu yang kedua, malam Jumaat dengan malam Sabtu, hari Jumaat, hari Khamis dengan hari Jumaat malam lah. Memang kuliah saya di sana, tapi sekarang dah PKP, saya tak nak pergi, tak boleh pergi. Jadi mereka teruskan dengan live ni tuan-tuan. Kalau ikut saya, kalau kata pergi ni tak ada live, kena tengok ada apa buat lah. Wallahu a'lam. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala, salah dan silap tu daripada kelemahan diri saya. Moga-moga pertemuan kita dirahmati Allah dan perpisahan kita ni diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.